Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harapan saya, doa saya semua sihat walafiat. Semuanya eager masuk cycle kedua ni sebab ada berita-berita terkini yang telah pun diwawarkan oleh Atomy. Dan amat rugilah kalau siapa yang semalam tak beli kit tu. Sebab hadiah-hadiah amat lumayan. 3,000 cash plus 3,000 produk, nilai produk. Jadi siapa yang tak beli kit semalam, anda gagal dapat dia punya QR code tu, jadi anda tak boleh lah. Jadi anda kerugian lah. Walau macam mana pun, anda boleh lagi untuk niat nak sihat, nak kurangkan berat badan, anda boleh consume Atomy Shake. Okey. Saya menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh DTA untuk meneruskan sesi business preview pada malam ni. Hari ni hari Rabu business preview. Harap-harap saya ramailah orang yang baru. Tapi apa yang saya nak buat pada malam ini bukan hanya untuk orang baru, orang yang dah lama pun sila amati apa yang saya nak present. Sebab penting bagi kita faham. Kalau kita tak faham, kita mudah goyah. Bila orang tulis sikit, kita melatah. Inilah satu masalah kita. Jadi kita buang energi, buang tenaga kerana nak melayan kena-kena kerana kita sendiri tak faham. Kalau kita faham, kita solid, membujur lalu melintang patah, kata orang. Agi hidup, agi kelaban. Jadi kita akan terus berjuang. Alright? Bersama-sama saya pada malam ini, kita ada dua orang leader hebat. Pertama sekali, Leaders Club member, Sharon Roastmaster Auni. Dia akan berkongsi dengan kita pada malam ni. Dan seorang lagi, orang yang pernah muncul dalam sukses dalam ODS juga, Atomy ODS, iaitu Diamond Master Siti Junaidah. Jadi jangan ke mana-mana, anda tunggu hingga mereka buat perkongsian. Alright? Saya ambil slot yang pertama. Kali ini saya ambil slot pertama. Okey. Slot saya ni ialah berkenaan dengan kita punya bisnes. Saya nak berkongsi dengan anda tentang apa sebenarnya yang kita katakan bisnes pelik tapi benar ni. Biasa DTA cakap bisnes pelik tapi benar. Jadi kita nak tahu apa yang pelik, apa yang benar. Ini kita kena tahulah. Okay? Apa yang pelik, apa yang benar. Alright. Kita kata bisnes yang kita buat ni adalah consumer based income. Bila kata consumer based income, bermaksud semua orang yang menyertai Atomy ni haruslah menjadi consumer. Pengguna produk. Pengguna produk apa? Ini barisan produk yang ada. Ini barang-barang keperluan harian. Semua orang guna. Ini bukan produk-produk yang mana good to have, nice to have. Tak, ini memang kena guna. Memang kita kena guna sebab kita beli benda ni setiap hari cuma jenama lain. Tapi selama hari ini, kita guna jenama tu, kita tak dapat apa yang kita panggil income. Tak dapat income. Okay? Dan produk-produk ini, kebanyakannya adalah produk-produk yang diimport dari Korea, Taiwan dan juga negara lain. Tetapi ada juga produk tempatan. Bila kita kata produk ini yang kita bawa ni adalah produk-produk yang daripada luar, adakah dianya halal? Yes, ianya halal. Dan juga bisnes Atomy ni memang memang kita kata memang sesuatu yang memang dah disahkan dia punya halalan thayyiban dia.
Jadi kita ada panel syariah yang telah dilantik oleh Atomy untuk membantu kita. Okay, alright. Saya rasa saya punya ni ada masalah. Saya buat ya. Saya buat ni silap sikit. Okay, alright. Dan sampai hari ini kita dah ada leaders Melayu yang pun dah berjaya dan mendapat tempat di dalam Leaders Club. Kita ada Dr. Tengku yang berada dalam Royal Leaders Club, Puan Tun Nurul Huda juga dalam Royal Leaders Club, dan kita ada yang lain malam ni Sharon Rose Master Auni, Sharon Rose Master Tengku Suhaila, Sharon Rose Master Paitlah dan Star Master URKN pun dalam Leaders Club. Jadi mereka dah pun berjaya. Jadi bermakna benda ni adalah benar. Bukan pelik. Dia adalah benar. Okay. Now, bila saya cakap ni, anda yang pernah menyertai mana-mana MLM, saya mohon kepada anda, siparkan diri anda. Kalau anda ada gelas, kosongkan gelas anda. Kosongkan gelas anda dengar masuk apa maklumat baru, informasi baru yang saya nak bagi pada malam ni, yang saya nak kongsikan pada malam ni. Jika tidak, kalau dalam minda anda beranggapan this is under MLM, anda akan gagal seterus-terusnya. Selamanya anda akan gagal. Sebab di Atomy kita bukan MLM. Sebab pengasas kita, chairman kita, Dr. Pak Hang Gi dah pun menyatakan bahawasanya dia nak menulis semula, nak meriwayatkan semula sejarah direct selling. Dia kata direct selling. Bukan MLM. Jadi anda kena faham. Anda kena faham konsep ni dulu. Kalau faham konsep ni, baru mudah untuk anda memahami yang seterusnya. Alright? Okay. Kenapa saya kata lain? Nombor satu sekali, Atomy ni, dia adalah sebuah pasaraya maya. Online shopping mall yang menawarkan barangan berkualiti tinggi dengan satu harga. Kita tak pakai sistem stokis. Tidak ada orang. Semua orang masuk jadi ahli, dapat ID, order di online shopping mall. Jadi tak ada kedai, tak ada stokis. Okay, alright. Yang kedua, ini merupakan bisnes ala baru yang membuka peluang kepada pengguna mencipta pendapatan. Sebab itu kita kata consumer based income. Kalau anda sertai, anda tak buat apa-apa, jangan mimpi nak dapat apa-apa income. Jangan mimpi. Jadi kalau kita mengajak orang lain masuk nanti boleh dapat duit. Minta maaf adik kakak, takkan dapat. Jadi semua haruslah menjadi pengguna. Semua jadi pengguna. Kalau kita tak ada pengguna, kita takkan dapat mencipta pendapatan. Alright? Okay. Kemudian, syarikat ini bermula pada tahun 2009 di Korea dan kini beroperasi di 22 buah negara. Di Malaysia, dia bermula pada November 2016. Pelik ya, kenapa November 2016? Kenapa tidak Januari? Sebenarnya, apa yang berlaku, Atomy cuba buat awal. Tetapi kita dihalang dari mendapatkan lesen AJL. Akta jualan langsung. Nak dapat lesen tu payah sebab mendapat bangkangan daripada ahli-ahli yang buat direct selling ni. Mereka menghalang. Kerana bila mereka tengok marketing plan kita, mereka tahu dah. Mereka akan tergugat. Sebab Atomy ni, marketing plan dia tak pernah bertukar sejak 2009. Penambahbaikan ada. Nanti kita cerita apa penambahbaikan. Okay. Alright. Kemudian,
apabila kita menyertai atomi, kita berpeluang melebarkan jaringan ke negara-negara di mana atomi beroperasi. Sebab tu kita kata ada 22 negara, kita boleh sponsor orang-orang di negara tersebut untuk duduk di bawah rangkaian kita. Jadi kalau contohnya kita ada sponsor orang di Jepun, dia gosok gigi, kita dapat PV. Dia makan vitamin C, kita dapat PV. Macam itulah. Kemudian, ini yang paling menarik. Bisnes ini boleh diwarisi hingga 3 generasi. Bermaksud, hari ini kita buat, kita usahakan. Okay, selepas ketiadaan kita, isteri ambil alih. Lepas tu anak boleh ambil alih, kemudian cucu. Sebab tu 3 generasi. Sekarang ni saya tanya, anda bekerja. Selepas anda pencen, boleh tak anda mewariskan jawatan anda itu kepada orang anak? Dan apabila anda berpencen, hari anda habis tu, anda kehilangan segala-galanya. Dari segi faedah perubatan hilang, dari segi segala-galanya. Kereta yang company bagi pun dia tarik balik, dia ambil balik. Semua hilang. PA dah tak ada. Tetapi tidak di atomi. Tidak di atomi. Kalau anda capai ke tahap Imperial Master tu, walamak. Memang best. Memang cut. Okay. Right. Apa istimewanya atomi ni? Okay. Nombor satu sekali, kita cakap kita zero cost, zero risk. Bila kata zero cost, bermaksud dalam atomi ni, kita tidak perlu bila nak join, kena bayar. Tak perlu. Joining is free. Tetapi kadang-kadang kerana join free ni, bila kita ajak kawan, join free, dia masuk, dia join. Lepas tu, senyap, tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Sebab salahnya salah kita. Apabila kita bawa orang masuk, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membimbing dia. Bimbing dia, ajak dengar sesi penerangan seperti malam ini. Supaya mereka faham. Kalau tidak, mereka tak faham, jawabnya dia ambil parking lot. Adalah nama di situ. Tapi tak ada apa-apa. Zero. Okay? Jadi, tiada yuran keahlian, tiada yuran tahunan, tiada obligasi package. Sebab tu saya kata tadi, berbeza dengan MLM lain. MLM, dia ada package dia. Kena ada yuran tahunan dia. Ada kena maintain bulan-bulan lagi. Tapi kita tak ada maintain. Tak ada maintain. Kemudian, kena simpan stok. Kita tak perlu simpan stok. Yang simpan stok atomi. Kita tinggal order saja online dan atomi akan hantar kepada kita. Right? Dan kita tak perlu post sebab atomi yang hantar. Itulah hebatnya. Okay? Alright. Apa lagi? Okay. Kita ada badan yang memberikan teknologi kepada atomi ni. Dia bukan bagi dia atomi, tapi dia bagi kepada kilang yang buat produk atomi. Iaitu Korea Atomic Energy Research Institute, KAERI. Ini adalah satu pusat penyelidikan dimiliki oleh kerajaan Korea. Di mana mereka ada teknologi, ni high purification teknologi ni. Teknologi inilah yang membolehkan semua produk-produk atomi yang rata-ratanya adalah produk-produk alami dapat dinyahkan logam berat ke dia punya norms ke natural occurring radioactive material dapat dinyahkan. Jadi semua produk yang dijual di atomi adalah produk-produk yang selamat untuk digunakan oleh manusia. Okey. Sebab tu bahan asas kita adalah bahan alami. Natural product. Okey. Kemudian kita bebas daripada logam berat yang saya kata tadi. Kita bebas daripada norm, natural occurring radioactive material. Sebab itulah kadang-kadang kita guna produk, kita ambil bahan mentah tu kita makan amalkan. Tapi selepas beberapa tahun baru datang dia punya impact dia. Sebab dia ada ni norm. Dia ada norm. Sebab tu kita kena pastikan
produk kita bebas daripada logam berat dan juga norm. Kemudian, ini merupakan teknologi terbaik. Sebab itu dalam Atomy ada produk yang dikata absolute. Bila absolute tu adalah teknologi terkini. Orang lain tak ada. Orang lain tak ada. Hanya di Atomy saja. Kemudian, Atomy menjamin bahawasanya produknya adalah selamat. Kalau kita tengok nanti bila jalan-jalan ke mall nanti boleh tengok bila dia klik produk Atomy ni amat telus. Apa jua bahan yang digunakan untuk produk tu dia nyatakan. Sebab dia yakin semua produk-produknya telah diuji selamat. Okey. Kemudian kualitinya tinggi, harga berpatutan. Bila kita kata harga berpatutan ni, kita kena compare apple dengan apple. Kalau kita ambil apple hijau, sama-sama apple hijau. Jangan apple hijau compare dengan merah. Mesti sama-sama. Harga berpatutan. Kemudian, mampu milik. Kalau tengok produk skincare Atomy ni, di mana semua orang boleh tahu bila produk Korea memang Tapi kalau kita tengok produk Korea di supermarket, kita cuma angguk je. Tak mampu nak memiliki. Tetapi di Atomy memang produk ni mampu milik. Okay? Sebab kita mengamalkan apa yang dipanggil mastery strategy. Mass dia tambah dua perkataan, yakni mass banyak, prestige berkualiti. Sebab tu kita kata di Atomy high quality, absolute price. Okay. Right. Ini kita panggil strategi ini tadi di mana kualiti mutlak, harga mutlak. Semua produk-produk ni adalah produk-produk yang harus kita guna sebab tambah sekarang ni musim dah masuk ke endemik, fasa endemik ni di mana kita harus mempertingkatkan kita punya sistem imun badan. Kita perlukan probiotik, hemohim. Nak cantik kita jaga kulit, kita ambil ni absolute set ni. Kemudian dah setiap pagi mesti nak gosok gigi. Mesti gosok gigi. Okey. Jadi kenapa dia buat macam ni absolute quality, absolute price ni? Sebab kita nak menembussi jenama lain. Sebab kata orang, Dr. Pak Anggi dah kata dah, harga yang dia bagi orang lain akan langgar tembok. Dia tak boleh bagi. Kalau bagi main diskaun-diskaun tu nanti orang lain akan lawan diskaun. Tetapi dia bagi harga yang orang tak boleh nak lawan. Tak boleh nak lawan. Okey, tak boleh nak lawan. Alright. Okey. Tadi saya kata selain daripada Korea, dia ada juga produk daripada negara lain. Ini melalui apa yang dipanggil GSGS, Global Sourcing, Global Sales. Di mana Atomy dia masuk mana-mana negara, dia akan tengok apa produk negara itu yang boleh dia bantu pasarkan. Jadi antara produk GSGS ni, ni yang amat popular lah. Amat popular ni, orang kita sebut pari koyok, tapi ini ethyl oil patch. Ini daripada Taiwan. Okay. Tetapi dari Malaysia kita ada hand sanitizer. Itu produk yang pertama. Yang masuk ke mall dan sekarang ni dipasarkan antarabangsa. Yang kedua, kita ada chicken curry paste. Produk Bumi Putra pertama yang masuk ke mall. Kemudian yang ketiga, Atomy Bird Nest drink. Itu 3 produk Malaysia yang masuk ke pasaran antarabangsa. Kita ada produk mooncake dan juga cookies, tapi itu adalah festive season. So saya tak mau sebut. Walaupun itu kita ada, tapi itu festive season. Dan ada banyak lagi akan muncul produk tempatan. Jadi isu dia, orang kata kita ni membantu ekonomi negara asing. Saya tanya balik. Kalau dengan sistem yang Atomy offer ni, pendapatan ni, pengguna kita dapat lebih duit, boleh tak kita guna duit tu untuk belanja di tempat lain, beli barang lain yang Atomy tak ada? Sudah tentu boleh. Dan kita akan beli dengan kuantiti yang lebih banyak berbanding dengan yang sekarang. Sebab kita sekarang kita kena kontrol kita bajet. Tapi kalau kita dapat lebih daripada Atomy, kebarangkalian kita untuk berbelanja lebih itu akan lebih tinggi. Okay, lebih tinggi. Alright. Produk Malaysia ni yang saya sebut tadi. Alright.
Kemudian kalau kita tengok Atomy Malaysia, kadar pemulangan, jadi orang return barang, orang reject hanya 0.04%. Rata-rata dunia 30%. Tetapi Atomy dunia hanya 8.89, tapi di Malaysia hanya 0.04. Bermaksud penerimaan rakyat Malaysia terhadap produk Atomy ini amat baik. Amat baik. Jadi kalau rakyat Malaysia boleh accept produk ini, kenapa kita tak gunakan ini untuk menambahkan lagi mereka-mereka di bawah rangkaian kita? Sebab 32 juta penduduk Malaysia, tapi yang dalam join Atomy baru almost 3 juta aja. Almost 3 juta, belum sampai 3 juta lagi. Jadi masih ramai lagi yang belum menyertai Atomy. Okay, alright. Dan ada pula yang dah join tu kebanyakannya dah expired. Sebab apa? Sebab tak faham. Tak faham. Okay, alright. Di Atomy ni, something yang Dr. Pak Hanggir buat, dia bukan nak macam orang lain. Orang lain, syarikat lain, dia menganjurkan apa ni, dia panggil kepuasan pelanggan. Tetapi di Atomy, Dr. Pak Hanggir nakkan kejayaan pelanggan. Bila kata kejayaan pelanggan, maka Atomy ada sistem kejayaan. Sistem kejayaan Atomy ada 4 part. Nombor 1 sekali, dia ada education center. Ini yang anda jumpa di bandar-bandar, nampak ada di atas ada signboard Atomy. Itu bukan stokis, itu adalah education center di mana anda boleh pergi belajar kat situ. Right? Kemudian ada one day seminar. One day seminar macam hari ini tadi pukul 8 tadi dalam bahasa Mandarin. Bahasa Melayu dalam hari Jumaat. Bahasa Inggeris pun hari Jumaat. Okay, ada one day seminar. Kemudian ada Success Academy sebulan sekali. Sebulan sekali. Ini multi language. Di samping itu, Atomy juga ada apa yang dia panggil master class. Master class untuk mereka-mereka yang ingin berjaya, Atomy bagikan kemahiran. Kemahiran untuk kita belajar menjalankan bisnes ini. Juga ada Auto Sales Master Workshop. Dan baru-baru ni, 12 bulan baru ni, dia ada Sales Master Orientation. Jadi apabila anda dah sampai ke tahap satu tahap itu, Atomy menilai dan menggroom anda, akan mendidik anda supaya anda lebih berjaya. Sebab tu dipakai sistem kejayaan. Saya nak beritahu, biasa syarikat kalau ada training macam ni, dia ambil 4% bajet dia untuk training. Tapi Atomy lebih. Dan Atomy punya training percuma. Gratis, tak kena bayar pun. Tempat lain kena beli tiket lah, itulah, inilah, tapi Atomy free. Dah lah free. Dapat cenderahati lagi. Macam Auto Sales Master Workshop baru ni, ASM Workshop, dapat card holder. Sebelum pada tu dapat toiletries bag dengan Synergy MPO. Dapat. So inilah hebatnya Atomy ni bandingan pesaing-pesaing. Yang memang tak ada pesaing pun sebab kita punya konsep lain, berbeza. Okay? Semua ni percuma. Alright. Kita tengok jualan Atomy. Peringkat 2016 tu baru 10 juta. Tapi pada 2019 dia naik 183. Kemudian apabila grup DTA ni mula aktif, maka pada 2020 dia naik kepada 333 juta. Kenaikan 82%. Tetapi pada tahun 2021, ini setelah pelaksanaan, pada tahun 2021 dia meningkat kepada 517 juta. Menjadikan Atomy nombor 2 di Malaysia. Nombor 2 di Malaysia.
Ini satu kebanggaan sebenarnya. Kita tengok daripada 2020 333 juta, 2021 517 juta. Satu kebanggaan. Jadi sebab itu kita buat event macam ini, sesi macam ini supaya kita boleh membantu kawan-kawan kita mencipta pendapatan. Dan unjuran untuk 2022 ni ialah 700 juta. 700 juta. Dan saya yakin kita boleh capai. Yakin kita boleh capai. Right? Dengan adanya produk-produk baru yang akan dibawa ke Malaysia oleh Atomy. Okay. Okay. Alright. Kita tengok business model. Secara tradisinya, business model ni daripada kilang, dia melalui pemborong, melalui peruncit, kemudian baru pergi ke consumer. Jadi semua yang di sini akan mendapat keuntungan. Yang mengeluarkan duit adalah mamat seorang ni. Dia seorang je menanggung semua kos-kos yang ni. Semua dia tanggung. Dan dia tak dapat apa. Kalau dia beli barang ni daripada gedung, kata Lotus, sekarang ni ada apa ni, Tesco dah tak ada. So dia ada Lotus. Kalau beli pada Lotus, mungkin dia dapat point je. Point yang digantikan dengan voucher. Dan biasanya voucher tak boleh tukar barang. Barang yang kita tak perlu. Tapi kerana ada voucher, kita ambil je. Akhirnya jadilah ia tempat mengumpul abuk. Okay. Kita tengok banding dengan Atomy. Business Atomy, ini kilang dia. Colmar B&H. B&H ni Beauty and Health. Okay, Beauty and Health. Dari kilang ni, dia masuk ke Atomy Mall. Online mall. Dan kita sebagai member, kita access online mall ni dan kita beli. Bila kita beli, kita dapat produk berkualiti, harga patut, ada 30 days money back guarantee. Kemudian, kita dapat point value. Dapat point value, kita kumpul point value ni, kita ajak orang-orang sama kumpul, barulah akan menjadi pendapatan. Dan apabila kita membeli, kita dapat keahlian percuma 12 bulan. Kita sebab tu kita tak ada membership fee, tak ada annual fee, tak ada. Beli je, dia sambung 12 bulan. Beli je, dia sambung 12 bulan. Dan kita dapat menjana pendapatan pasif. Hari ni Atomy dah keluarkan CP58. Ramai ahli-ahli boleh cek berapa pendapatan setahun anda pada tahun 2021 yang lalu. Berapa jumlah. Jadi, bila macam ini, makcik ni dia adalah merupakan seorang yang bijak. Ada strategi bijak sebab dari apa yang dia belanjakan, dia dapat keuntungan. Dia dapat keuntungan. Kita kata keuntungan. Sebab Atomy ni dia tak bagi apa ni, dia berkongsi keuntungan. Sebab tu dia kata keuntungan. Sebab itulah daripada seorang consumer menjadi apa yang dipanggil prosumer, professional consumer. Right? Okay. Ini kilang Colmar tadi. B&H tadi. Kilang Colmar ni sebenarnya daripada grup Colmar Group USA. Dah 100 tahun. Jadi Colmar ni ada banyak di banyak negara. Tetapi di Jepun pun ada Colmar, tetapi dia ada Colmar B&H yang baru. Kerana Colmar B&H ada partner dia, Kairi. 70-30. Jadi Kairi ini memberikan teknologi. Sebab itu Colmar B&H ni dia mengeluarkan produk khusus untuk Atomy. Tak ada produk Atomy ni dijual di tempat lain. Tak ada. Yang akan sama ada, tetapi bukan yang range absolute. Yang ada teknologi Kairi. Sebab teknologi Kairi hanya Colmar B&H hanya untuk Atomy. Right? Okay. Ini kita kata rakan kongsi itu. Kairi dia ada Radiotech. Kemudian Colmar B&H ni dia combine sebab Colmar ada Nanotech. Jadi Biotech maka dapatlah range yang apa yang dia panggil absolute. Colmar B&H ni. Itulah keistimewaan dia. Okay. Alright. Ini
Cakap pasal Kolma Edit dia dengan GSGS ni, Kolma dihantar ke Atomy. Atomy bertanggungjawab menyediakan online shopping mall dan Atomy juga bertanggungjawab untuk adakan membership. Maka kita join Atomy, kita beli produk di online shopping mall. Okay. Jadi kita potong semua kos-kos orang tengah. Tak ada kos peraih, tak ada. Tak ada. Right, ini kedudukan kilang Kolma. Dia ada kat US, Canada, Mexico, bla bla bla. Tak perlu tu sangat. Sebab kita penting Kolma BNH. Okay. Nampak? Dia bermula tahun 21. Dah 100 tahun. 1921. Ni sekarang ni 2022. Dah lebih. Okay. Alright. Kemudian KAIRI ni dia ada bilik kerajaan. Kemudian dia ada 1,300 orang ahli sains. Ada 4,200 orang pakar. Okay. Right. Saya kata tadi, kita menjadi consumer kepada barang-barang keperluan harian. Ada siapa tak hari ni yang tak cuci pinggan mangkuk? Atau dia di rumah dia tak pakai pinggan mangkuk, dia pakai buang je? Ada kan? Mesti ada. Ada tak hari ni orang tak cuci pakaian? Ada tak hari ni orang tak minum? Ada tak hari ni orang tak gosok gigi? Semua orang gosok gigi. Tetapi mereka menggunakan jenama lain. Bila gunakan jenama lain, apa yang berlaku ialah mereka belanja itu hangus. Dia dapat barang je. Dia tak dapat pulangan. Okay. Right. Now, semua orang ada perbelanjaan wajib. Contohnya, yang disebut tadi, Jadi selama hari ni, apa yang dibelanjakan tu, dia dapat barang je. Kemudian, hangus. Tak ada apa-apa. Macam kata tadi, kalau beli di gedung yang tertentu, mungkin dapat point. Loyalty program, dapat point. Point itu tukar kepada barangan. Bukan dapat jadi RM. Yang kita nak ni menjadi RM. Okay, alright. Jadi kata absolute quality, absolute price. Siapakah pengguna, yakni pembeli yang bijak? Saya tanya soalan, siapa? Jadi orang yang membeli bijak ialah orang yang membeli barang berkualiti. Barang mesti berkualiti. Okay. Kemudian beli pula pada harga yang rendah, bukan murah, harga yang rendah. Kemudian ada money back guarantee. Kemudian beli barang dapat point value menjadi income. Dan macam contoh macam ni kan, ubat gigi RM5 satu tiub, tapi dia tak jual satu tiub, dia jual sekotak RM20, dapat 2,760 PV. Yang ni berus gigi, saya mula-mula pun terkejut sebab dia jual RM34, tapi RM34 tu ada 8 batang. Jadi bermaksud satu batang RM4 20 mesin. Belanja RM34 dapat 4,700 PV. Kemudian pencuci pinggan mangkuk RM29 dapat 2,900 PV. Cuci pinggan mangkuk RM29. Sabar dulu. Ini pekat. Ini pekat. Bukannya cair macam yang biasa anda beli. Nak tuang banyak-banyak. Ini tak. Ini satu penutup ni boleh dilarutkan dalam 1 liter air. Bayanglah ini 1 liter. Berapa lama? Rumah saya ni 4 bulan baru habis. Sebotol. Kalau 4 bulan RM29, berapa RM10 sebulan? Itu contohnya. Sebab tu di Atomy ni kita kata, buy what you need, save what you never save before. Orang jadi baik kata. Okay. Alright. Nah, ni hand sanitizer. Zaman sekarang ni, ini dah jadi kemestian. Anak-anak yang pergi sekolah patut ada hand sanitizer. Kalau anda beli di farmasi, anda tak dapat dengan harga RM5.60 satu botol ni. Di Atomy dia jual sekotak RM28. Dapat 2,000 PV. Bermaksud satu botol RM5.60. Sekarang ni pula, dia improvasi pula. Botol ni boleh buka atas ni, boleh ambil refill balik. Dengan kita beli yang botol besar, yang 500 ml tu, boleh refill ni. Jadi tak perlulah nak berbelanja banyak kali beli yang botol kecil. Okay. Right. Apabila anda berbelanja wajib dan perbelanjaan anda menjadi income, itulah yang dikatakan bijak. Okay. Right. PV ni lebih kurang lah.
Lebih kurang kita kata RM1 100 PV. Jadi dengan 10,000 PV, ini lesen lesen untuk mencipta pendapatan, anda mesti ada sekurang-kurangnya 10,000 PV. Anda layak mencipta pendapatan. Jadi kalau ikut yang ni 10,000 PV, yang ni satu kotak RM20, tapi dapat 2,760. Jadi 10,000 PV ni tengok apa produk. Kebarangkalian dia, anda berbelanja antara 74 hingga ke 108 ringgit untuk dapat 10,000 PV ni. Okay. Dapat lesen. Lesen menjana pendapatan. Tapi bila kata lesen anda 10,000, had muatan anda pun kuranglah. Pendapatannya tu kuranglah. Nanti kita tengok kenapa. Alright. Di Atomy ni, yang saya kata tadi, Dr. Pak Hang Gil nak mengagihkan keuntungan. Dia bukan style tempat lain. Tempat lain satu produk ni anda untung sekian banyak. Tidak di Atomy. Tidak di Atomy. Sebab di Atomy tak ada untung encik. Di Atomy tak pakai sistem di mana fix sekian banyak, sekian RM. Sebab tu di Atomy ni dia tidak akan ada overpaid. Takkan ada overpaid. Sebab dia pakai sistem agihan keuntungan. Okay. Daripada 100% keuntungan, 30% Atomy ambil. 70% kepada konsumer, pada kita. Jadi ini seolah-olah kita berbelanja, kita pemegang saham. Kita dapat balik keuntungan daripada apa yang kita belanja. Okay. Dapat balik keuntungan daripada apa yang kita belanja. Right. So tadi kalau kita ambil pie dia, 30% Atomy ambil. Kemudian 70% ni, 6% untuk education center. Yang saya kata tadi, yang anda nampak di bandar-bandar tadi, ada tingkat pertama, ada signage Atomy, itu education center. Mereka mendapat 6% daripada belian ahli-ahli yang didaftarkan di bawah isi tersebut. Okay. Sebenarnya tak besar mana pun. Tak besar mana. Tapi mereka memberikan perkhidmatan. Dia tak kira siapa, daripada rangkaian mana, datang ke dia, dia akan berikan pencerahan. Berikan penerangan. Bagi anda tengok produk. Sebab kadang-kadang orang bila tengok produk dalam handphone ni, dia tak boleh nak comprehend. Dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima. Dia kena tengok fizikal. Sebab biasalah nak cium, nak rasa, baru dia buat keputusan. Okay? Alright. Itu isi. Kemudian 44% dipanggil bonus pengguna ataupun general bonus. Ini semua orang berpotensi untuk dapat. Semua orang berpotensi untuk dapat kalau dia memenuhi syarat. Nanti kita tengok apa syarat dia. Okay. Kemudian berbaki 20%, ini adalah bonus kepimpinan. Untuk mereka-mereka yang dah capai mastership. Maknanya dah sales master and above ke atas. Mereka akan dapat. Dan ada dia punya cara dia. Kiraan dia macam mana dia. Berapa yang dia dapat. Okay. Dan ini saya kata tadi. Atomy menambah baik pelan pemasaran dia di mana mulai cycle kedua. Ini dalam Atomy dia ada cycle. Setiap bulan ada cycle. Cycle pertama 1 hingga 15, cycle kedua 16 hingga akhir bulan. Cycle kedua April. Mereka-mereka yang cuba nak fight mendapat sales master tapi tak capai. Mereka dapat sagu hati. Apa yang dipanggil semi sales master. Itu dapat daripada bonus kepimpinan ni. Jadi dia apa yang Atomy buat, dia menambah lagi peluang untuk anda mendapat sebahagian daripada bonus kepimpinan jika anda memenuhi syarat tersebut. Detail dia kena ikut kelas hari Sabtu. Hari ini saya sambung bagi teaser saja. Okay, alright. Tadi saya kata anda bila dah ada 10,000 PV, anda layak mencipta pendapatan. Jadi dalam Atomy kita menggunakan apa yang kita panggil sistem binari. Binari ini ada 2 kaki.
kaki kiri dan kaki kanan. Bila kita menjadi pengguna, macam saya lah, peringkat permulaan yang saya beli ubat gigi, beruang gigi, kopi. Bila saya dah guna, sedap, saya akan beritahu orang lain. Ini best, best, best. Saya bagi dia cuba. Bagi dia rasa kopi. Oh, sedap. So, mereka nak beli. Saya tak jual. Jadi, mereka masuk jadi ahli. Jadi, saya letaklah orang di kiri, letak orang di kanan. Dan apabila mereka membeli dan PV terkumpul kiri dan kanan capai 300,000, maka di sini anda berlakulah apa yang kita panggil pairing. Anda dapatlah gender bonus tadi, bonus arm tadi, melalui macam ni. Sebab tu saya kata, orang masuk, dia tak kena bayar. Tapi kita kena galakkan dia membeli, mencuba produk. Kita ada beratus produk. Nanti kan bila Cheryl Rosemaster Auni bawa pergi masuk mall nanti, anda tengok apa produk yang ada. Produk yang ada. Okay? Alright. Jadi, itulah cara dia. Kita mengajak kawan-kawan kita, adik-beradik kita, saudara-mara kita menukar jenama produk yang pernah ada dekat rumah. Saya dulu memang kalau kopi ada jenama tu. Tapi hari ni dah tak ada dah. Dah dekat 2 tahun dah tak ada dah brand tu. Semua Atomy. Ubat gigi. Dulu isteri guna jenama lain. Saya guna jenama lain. Anak guna jenama lain. 3-4 jenis jenama. Tapi hari ni semua Atomy. Semua Atomy. Dah tak ada dah jenama lain. Sebab kualiti dia. Sesuai untuk semua orang. Okay? Alright. Asas pairing adalah 300,000 kiri, 300. Ini asas. Jadi jangan kata pairing tu nanti saya ada 5 orang sini, 5 orang sini, pairing. Tak. Asas dia ialah GPV. Apa dia panggil? Group PV. Orang-orang ni membeli, dia jadi GPV untuk ada. Group PV untuk ada. Right. Jadi pendapatan itu bergantung kepada level anda. Keahlian anda. Bila anda mendaftar, anda belum lagi jadi seorang member. Anda baru mendaftar. Anda jadi member apabila anda telah menukar status anda daripada consumer kepada distributor. Ini pengistilahan. Distributor, consumer tu pengistilahan. Sebenarnya consumer juga, tapi dari segi pengistilahan dia pakai distributor untuk anda menentukan orang tu berjana pendapatan. Bila tukar jadi distributor dan anda berbelanja 10,000 PV, maknanya anda layak digelar member dan layak untuk mendapat pendapatan. Of course, pendapatan dia berbeza dengan seorang ejen. Ejen dia berbelanja 300,000. Special agent dia dah belanja 700,000. Maka poket dia lebih besar. Dealer 1.5 juta. Eksklusif distributor 2.4 juta. Wow, banyak macam ni macam mana? Sabar dulu. Atomy memberi peluang. Memberi peluang kepada ahli-ahli untuk naik juga. Meskipun mereka tak berbelanja, tetapi naik melalui grup PV. Bermaksud dalam sebulan, rangkaian dia, kalau dia tu member baru belanja 10,000, tapi dalam sebulan, kaki kecil dia 600,000 kiri, 600,000 kanan, mana bulan berikutnya dia naik menjadi ejen. Begitulah seterusnya, mengikut kadar. Okay? Cuma kalau anda naik level melalui GPV ni, anda harus kekalkan. Jika tak kekal, bulan berikutnya dia turun balik ke level yang anda sepatutnya. Dia bukan kekal itu ya, dia tak kekal. Kalau personal PV anda belanja personal PV, ni dia tidak ada flush out, dia akan terkumpul seumur hidup. Anda akan kekal pada tahap itu. Kekal. Kekal. Sehinggalah anda berhenti menjadi ahli. Okey. Ini tu layak skor 5. Ini melalui GPV. Kalau ini layak skor 15, ini layak skor 30, ini layak skor 60, ini layak skor 300. Jadi di Atomy dia pakai skor. Dia tak pakai RM. Daripada skor ni nilai balik, dia tengok keuntungan minggu tu berapa, baru dah dapat nilai berapa. Jadi lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni.
Kalau skor 5 tu lebih kurang RM80, 15, 250 gini sampai lah maksimum RM5,000 sehari. Ini sehari ya, ini cerita sehari. Ini RM1,000 sehari. Sebab itu pengiraan ni dia buat daripada hari Rabu ke hari Selasa dan dibayar pada hari Selasa minggu berikutnya. Sebab tu di Atomy ni orang dapat gaji hari Selasa 4 kali seminggu. Kalau yang dah sampai mastership 6 kali sebulan dapat gaji 6 kali sebulan. Sebab mastership 2 kali, bonus general bonus 4 kali. Kalau dia operate isi dia dapat 7 kali. Sebab isi punya 8 kali. Jadi 8 kali. Dia 6 ke 6 dia 8. Jadi dia lebih. Bonus lain. Alright. Jadi nilai skor ni, nilai skor ni ialah 44% darab World Total PV dibagi dengan World Total Score. Ini anda akan dapat detail sewaktu kelas teknikal. Okay. Alright. So apa tunggu lagi? Untuk join, anda haruslah memberikan maklumat berikut. Nama penuh mengikut IC. Jadi ini bab nama penuh ni, banyak orang kadang-kadang kita dah terbiasa. Kita dah terbiasa di mana kalau bin kita tahu B, kalau binti kita tahu BT. Tapi dalam IC kita lain. Sebaliknya. Maka kita haruslah menulis seperti dalam IC. Kenapa gitu? Sebab di Atomy ni, bila dia bayar bonus, dia bayar direct ke bank account. Dan sekarang bank pula, bila dia nak terima apa-apa duit, dia mesti pastikan penerima tu nama dia betul. Dia tak nak nanti ada salah masuk. Jadi dia kena buat dengan betul-betul. Jadi dia kena ada nama penuh yang betul. Kemudian nakkan nombor IC. Ada orang allergic nak bagi nombor IC. Tapi kalau yang Korea tu datang minta nombor IC selamba je. Takut sangat. Sebenarnya ini bukan scammer. Banyak orang kata scammer. Ini bukan scammer. Ini macam saya kata tadi, business plate tetapi benar. Okay. Alright. Kemudian bagi alamat. Alamat di mana anda boleh terima barang. Kalau seandainya rumah anda tu biasanya tak ada orang siang. So anda pilihlah alamat di mana anda boleh terima. Mungkin alamat pejabat ataupun alamatlah ke isi. Sebab apa yang berlaku? Bila dia order barang, GDEX, ni itu kita punya Korea Atomy punya Korea, GDEX contact, hantar SMS, dia tak jawab, dia tak baca. GDEX call, dia tak jawab telefon. Bila tak jawab telefon, GDEX gagal hantar. GDEX punya style ni, dia tidak akan letak kat tangga gitu. Tak akan letak. Dia mesti nak ada orang menerima. Jadi kalau berlaku macam tu, nanti akan ada apa yang panggil bab product return. Jadi kalau anda dah tahu keadaan anda tu, memang tak ada orang di rumah. Letak alamat tu di mana alamat barang boleh anda terima. Sama ada pejabat dan sebagainya. Okay? Alright. Kemudian email. Sekandainya prospek anda tu tak ada email, dia dah orang old school sikit, tak ada email, gunalah email anda. Tak ada masalah. No hamdan. Kemudian nombor telefon. Nombor telefon ni biarlah nombor telefon yang boleh dihubungi. Sebab macam saya kata tadi, apabila anda beli barang, GDEX akan hantar SMS. Dia tidak WA ya. Tidak WA. Dia tidak WhatsApp. GDEX akan hantar SMS. GDEX dia buat style old school sikit. Dia hantar SMS. So, anda kena check SMS. Banyak berlaku hari ni kerana dah biasa dengan WhatsApp ni, dah tak tengok SMS. Akhirnya, 3 bulan tengok ada report product return. Lepas tu anda pun komplain, barang tak sampai. Duit dah bayar. Bila dah return, barulah Atomy pulangkan balik duit. Tapi sebenarnya salah anda. Jadi salah anda pun, sponsor anda sepatutnya memaklumkan bahawa sebenarnya pastikan alamat ni alamat yang boleh terima barang. Okay. Dalam Atomy ni, anda mesti join melalui member lain yang dah pun diregisterkan. Kalau anda nak
pandai-pandai sendiri register, boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi nanti bila time nak sponsor ID tu, anda tak ada, maka Atomy akan bagi random. Kebarangkalian anda random dapat upline dekat Kazakhstan. Macam mana anda nak belajar dengan dia? Sebab dalam Atomy ni mengikut perjanjiannya ialah seorang sponsor kena membimbing, mendidik ahli yang masuk bawah dia. Itu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia. Sebab sebarang kesilapan yang dibuat oleh ahli itu, sponsor tadi bertanggungjawab. Okey, sponsor tadi bertanggungjawab. Okey, alright. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih atas perhatian anda. Jika anda ada soalan, anda boleh tanya suatu Q&A ataupun boleh type di dia. Okey, alright. Saya stop sharing. Okay, harap tidak membosankan. Harap anda faham apa yang saya cuba nak sampaikan dan harapkan ianya bermanfaat. Jadi, saya tak nak melengahkan masa. Seterusnya, saya nak jemput Diamond Master Puan Junaidah. Sila Puan Junaidah, Puan Jun. Tolong unmute. Boleh unmute. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Jun? Baik, alhamdulillah Sir. Okay. Sorry lah, hari ni ke emergency je. Jadi, betul-betul emergency betul sebab saya pun tadi SRM Safwan kita mesej dekat nak pukul 6 dah. Sebab dari minggu lepas lagi dia janji nak suruh Kak Jun ajak jalan-jalan di shopping mall. Kak Jun dah sediakan bakul dengan troli dah. Kita kata, Kak Jun boleh tak share success story? Alah, kata success story Kak Jun tak berapa tragis lah. Minta lah SMSM baru yang buat sharing kan. Dia orang punya cerita lebih wow. Kak Jun punya cerita biasa-biasa je. Tak apa, yang biasa-biasa tu lah. Kalau yang wow sangat tu susah juga. Yang biasa-biasa. Okey, silakan. Okey, tak apalah sekali-sekala kita dengar yang biasa-biasa je kan. Yang dah wow tu kita dah selalu sangat. Okey? Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Jun perkenal diri dululah sebab mungkin ramai yang tak kenal kan. Nama penuh Kak Jun, Siti Junaidah binti Siddiq Ahmad. Dah berumur 53 tahun dah tahun ni. Dah tua sangat dah. Tak tua lagi, saya lagi tua. Tuan Haji tak apa, tua bergaya. Okey, saya menetap di Kuala Lumpur bersama suami dengan 3 orang cahaya mata. Tiga-tiga cahaya mata saya masih lagi belajar. Okey. Sedikit profession background saya. Saya adalah seorang QS by profession. Okey. Graduate dah tak ingat dah, almost 30 years dah cari rezeki dalam bidang pembinaan ni kan. And almost 20 tahun juga saya menjadi seorang pengarah atau director kepada sebuah syarikat pembinaan, sebuah kontraktor Bumi Putra kelas A. Company saya kecil aja, tak besar, tapi being a class A, kita bertanding dengan kelas A yang giant public listed company yang ada dekat market tu. Jadi sampai satu masa kita pun penat jugalah, company kecil kita kecil kan bertanding dengan company yang besar-besar tu. So, sampai satu masa rasa penat dah juga and rasa it's time about boleh bersara lah agaknya kan. Lagipun kita ni perempuan kan, dah umur masuk 50-an ni, elok-eloklah fikir buat benda-benda yang tone down sikit. Okey. Jadinya selepas bergiat aktif dalam bidang pembinaan ni dalam lebih almost 30 tahun macam tu, akhirnya sempena fikir kita punya pandemik.
sempena pandemik kita yang bermula pada tahun 2020 tu kan, pada awal-awal 2020 tu kita dah ada bunga-bunga dah yang kita akan menghadapi pandemik ni. And officially kita berada dalam era pandemik pada bulan Mac. Jadinya kami dah berura-ura nak tone down kan, nak stopkan operation. Jadinya bila berlaku pandemik dia macam memudahkan kita buat keputusan. Okay, that's it lah. We stop the construction arm and we try to do something else lah. Jadinya saya mengambil keputusan untuk keluar dari board of directors officially 31 hari bulan Mac tahun 2020, Mei 2020, bulan 5 2020. Dan 1 hari bulan 6 2020, esoknya saya berdaftar menjadi ahli attorney. Jadi tak ada conflict of interest lah kat situ kan. Okay. So, dan saya tak sempat jadi jobless lah. 31 hari bulan 5 berhenti stop. And then 1 hari bulan 6 terus saya mendaftar dan menjadi pengusaha sebuah shopping mall di Atomy. Okay. Okay. So lebih kurang nak cerita pasal timing ni. Jun 2020 menjadi ahli. Kak Jun, Kak Jun biasakan diri dengan Kak Jun lah sebab dah biasa walaupun mungkin ada yang lebih senior tapi rasanya tak ramai. Kak Jun ni dah bayar macam mak-mak dah dengan downline dengan even dengan Tengku Safwan pun sebenarnya bayar anak-anak je ni Kak Jun ni. Okay. Kak Jun mendapat pairing yang pertama pada bulan Ogos. Maknanya Jun, Julai, Ogos. 3 bulan selepas menjadi ahli, Kak Jun dapat pairing yang pertama. Itu pun pairing yang di-achieve dengan menjadi seorang product lover. So faham tak maksud Kak Jun? Maknanya definitely Kak Jun punya network belum cukup besar tapi Kak Jun dah boleh achieve pairing hanya dengan menjadi product lover. Maknanya sah-sahlah Kak Jun yang membeli, yang membuatkan Kak Jun boleh dapat pairing sendiri. Kak Jun mempairingkan diri Kak Jun sendiri. Lebih kurang macam itulah. Okay, untuk yang mendapatkan pairing yang pertama. So itu apa yang Kak Jun nak tunjuk kat situ. Bukti Kak Jun ni memang product lover sejati. Kak Jun memang untuk nak mencuba jadi seorang ahli, nak mencuba dalam bisnes Atomy ni, Kak Jun rasa Kak Jun memang kena kenal semua produk. Kak Jun kena rasa, Kak Jun kena cuba. So boleh dikatakan dalam Atomy Mall tu ada 129 barang. I think almost all kot Kak Jun dah guna. Kecuali ada a few lah. Sangat minimum lah yang Kak Jun belum guna lagi. Jadi kalau ada yang boleh jadi isi dah rumah Kak Jun ni. Kalau ada orang nak cuba produk pun boleh pun datang kat rumah Kak Jun. Okay. Alright, so August Kak Jun dapat pairing yang pertama. So subsequently a few pairings lah after that. September, Oktober macam tu. And finally Kak Jun dapat achieve SM dalam bulan Disember cycle yang pertama. Cycle pertama Disember 2020. Maknanya almost 6 bulan lah selepas Kak Jun menjadi ahli, Kak Jun menjadi SM. Okay, so jom Kak Jun share sikit macam mana perjalanan Kak Jun dapat achieve SM ya. Okay. Pertama sekali, Kak Jun bermula dengan persepsi yang agak negatif terhadap dunia direct selling ni. Tak tahu apa dosa dia, tak tahu apa salah dia. Kak Jun memang alamak, annoying gila lah kalau MLM ni kan. In fact kalau macam, tak tahulah agaknya sebab menjual tu kot. Bila orang nak menjual barang kat you rasa annoying kan. So that's the beauty of Atomy. You tak perlu menjual and tak ada siapa pun nak annoying dengan you. You tak ambil duit orang, you tak menjual barang. So rasanya kita takkan dapat cemuhan tu lah daripada orang luar. Okay, so that is yang pertama sekali yang Kak Jun kena break batu yang ada dekat kepala ni. Buka minda, tahu dulu
apa bendanya yang kau nak suka atau tak suka ni, tiba-tiba je tak suka kan, tiba-tiba je nak annoying aja kan. Okay, so apa yang Kak Jun buat bila dah rasa terbuka minda tu nak buat something, Kak Jun tak ada pilihan sebenarnya. Kak Jun memang Kak Jun mungkin bersara bukan sehebat Tuan Haji Raimi kita. Tuan Haji Raimi kita bersara dengan bergaya sekali kan. Kak Jun bergaya dengan agak tough juga. Bolehlah setakat nak hidup biasa-biasa je kan. Tapi sebab bila Kak Jun bersara tu, Kak Jun masih plan untuk masih lagi plan untuk buat sesuatu. Plan tu tidak berjaya. Kak Jun bercadang untuk mencuba satu bidang, actually bidang pertanian. Bidang yang baru Kak Jun nak explore, tapi Kak Jun dah masuk quite dalam juga dalam bidang ni, dah study and dah allocate some modal apa semua untuk nak. Tapi bila fikir balik, ya Allah, nak buat bisnes baru, you are very fresh and high risk pula. What if kalau kau tanam pokok tu mati, modal hangus, so macam-macam lah. And yang lagi menyenangkan Kak Jun terus tak jadi buat tu sebab of the pandemic juga. Banyak proses tak boleh nak buat. Nak pergi jumpa orang ni tak boleh, nak cari pekerja pun susah. So jadi okey kata, tak apalah, kita try lah buat Atomy ni. Mana tahu kan, apalah sangat kau sebagai ex-director company kecil-kecil je. Ramai profesional lain yang Kak Jun boleh nampak, doctors, so many doctors, so many professional, Dr. Murad, Dr. Siti, masa tu Dr. Kam pun ada, and IRKN, Tuan Haji Raimi sendiri, so many professional inside Atomy ni. Why not Kak Jun cuba? Kak Jun cuba something. Kak Jun cuba. Tak cuba tak tahu kan. Okay, so lagi satu yang mendorong Kak Jun untuk nak cubalah Atomy ni, sebab Kak Jun dapat perhati, Atomy ni mesti ada something yang sangat special. Kenapa leader-leader yang dah besar, yang dah stabil daripada syarikat lain sanggup tinggalkan yang belah sana and join kita? Mesti ada something yang Kak Jun tak tahu yang ada dalam Atomy ni. Mereka tahu, mereka boleh compare. Kak Jun sangat fresh, Kak Jun sangat green dalam MLM. Kak Jun tak tahu sepatah pun pasal MLM. This is my first MLM and inilah baru Kak Jun nak belajar. So Kak Jun tekad nak cuba keluar daripada zon selesa yang selama ni. Kita tak cuba, tak tahu, tak kes. Kak Jun dah tak peduli dah apa orang nak kata. Tak kisahlah lepas ni kata, oi dia tu director of a class A company buat direct selling. Kak Jun dah tak peduli orang nak kata apa, kata je lah. So let's do it. So Kak Jun buat tanpa anybody push Kak Jun. Kak Jun buat atas kemauan Kak Jun sendiri. So Kak Jun rasa kalau kita nak buat sesuatu atas kemauan sendiri, peluang nak berjaya tu lebih tinggi daripada orang pujuk kita, orang suruh kita macam nak datang meeting malam-malam ni pun nak kena pujuk, nak kena ajak kan. Bukan setakat kalau kita hantar WhatsApp dekat grup tu, entah baca entah tidak kan. So kita boleh nampak lah tanda-tanda orang nak dengan orang tak nak tu dekat situ kan. Okay. So bila Kak Jun dah terjun, alang-alang dah terjun, so Kak Jun join business preview yang DTA buat tiap-tiap minggu tanpa fail. Kak Jun join tiap-tiap minggu. Rasanya dalam 4-5 kali attempt kelas preview dan teknikal, baru Kak Jun faham lebih kurang. Baru Kak Jun rasa macam ada foundation tu dah ada. And then waktu tu kan waktu tengah pandemik teruk, very ni kan, tak boleh jumpa orang, tak boleh belajar. So everything Kak Jun dapat ilmu semua daripada business preview dengan kelas teknikal je. And sekali-sekala waktu tu kalau Kak Jun nak ganggu leaders yang Kak Jun tebalkan muka sikit, Kak Jun ganggu King. Nak macam mana macam mana nak register orang pun, alah data salah letak kanan, nak letak kiri patutnya. Macam tu, macam-macam problem. Tapi members sekarang ni sangat beruntung Kak Jun kata. Sebab there are so many leaders yang dah mahir, yang
yang dah terlatih tau. Macam Kak Jun mula-mula awal masuk dulu, Kak Jun rasa Kak Jun macam Lone Ranger jugalah Kak Jun buat sendiri. Kak Jun sebab Kak Jun tak ada kawan, Kak Jun tak tak ada kawan yang boleh jadikan partner dalam bisnes ni pada ketika itu. Jadinya sampai satu masa tu Kak Jun kata, macam mana ni? And nak dijadikan cerita, ada satu hari tu pada bulan September kalau tak silap, bulan tahun 2020 masa tu, PKP dia lifted sekejap. Lepas tu grup DM Salim dekat JB ada buat I think masa tu SPM Umi Rose buat roadshow ke Johor. Jadi Kak Jun sangat kagumlah dengan ukhuwah dalam FME. Mereka bagi peluang untuk Kak Jun. Kak Jun tak tahu macam mana. Masa tu Kak Jun, kalau tak silap Kak Jun SM Rini dia call. Kak Jun nak belajar, mainlah Johor, mainlah JB kan. Umi Rose masa tu Umi Rose nak buat sharing, dia nak ajar kita pasal skincare. Kak Jun pun kata okay, thank you for inviting Kak Jun nak join. Kak Jun booking tiket, booking flight tiket subuh-subuh Kak Jun fly ke JB. Masa tu Kak Jun dapat jumpa Vincent, Mr. Vincent kita. Yes, Kak Jun dapat jumpa masa tu, of course tuan rumah SM Salim, masa tu belum SM pun lagi. Tuan Salim tu dengan Rini, dan Kak Jun jumpa Pak Lah juga kat situ, and of course Kak Jun jumpa Vincent tu. So and of course Kak Jun jumpa King. Kak Jun masa tu tak ada DPA. Okay, so itulah pertama kalinya Kak Jun belajar. That was in September 2020. Macam mana nak guna evening care faucet tu. Macam ni. And ya Allah, Kak Jun rasa bersyukur sangat. Dari situ Kak Jun, first class yang Kak Jun attend, dari situ baru rasa macam ni cara buat dia. Okay, bila you rasa, you tahu nak buat, you rasa lebih confident lah, lebih seronok. Lebih nak share dengan orang pun lebih seronok. Okay, so lepas kemudian daripada tu, ni dalam belum SM lagi ni, dalam bulan 9 macam tu, Kak Jun duk mengembangkan kaki kiri lah, kaki kiri duk mengembangkan kaki kiri. Kak Jun letak adik-adik beradik Kak Jun, adik-adik sepupu sepakat, kawan-kawan semua belah kiri. And Kak Jun even mengembangkan kaki kanan kepada adik yang di sebelah kiri tu. And Kak Jun macam tak ada keyakinan lagi nak mengembangkan kaki kanan Kak Jun sendiri. Kaki kanan Kak Jun ni, sebab waktu tu macam Kak Jun diberikan kefahaman, Jun kukuhkan kaki kiri you dulu sehingga kaki kiri tu betul-betul tak goyang, baru buka kaki kanan, something like that. Jadinya itu yang berlaku lah. Jadinya Alhamdulillah Kak Jun ditakdirkan punya satu kaki kiri yang sangat stabil, dan Kak Jun mesti nak hargai kita punya DM Mutawif Hazim ni. Dia adalah downline kepada Kak Jun, tapi dialah yang banyak membimbing Kak Jun sebagai upline dia. Okay? Nampak lagi satu kemanisan, beauty of FME, downline bimbing upline. Sampai satu masa dia cakap dekat Kak Jun jangan bimbang kaki kiri Kak Jun tengok kaki kanan je. Can you imagine? Downline tu Kak Jun say that. Kak Jun tengok kaki kanan je, Kak Jun kembangkan kaki kanan. And Alhamdulillah Hazim dapat naik SM bulan 10 kalau tak silap Kak Jun. And dia pun bila dia dah cakap macam tu, Kak Jun sedikit beri off fokuskan kaki kiri, Kak Jun fokus betul-betul kaki kanan. Alhamdulillah Kak Jun ada tiga cabang lah kaki kanan tu. Adik Kak Jun, anak Kak Jun, Dina yang keluar ODS hari tu, and seorang sahabat Kak Jun. So seperti kata yang DTA cadangkan, elok kita ada 3 orang. Jadi Kak Jun memang ada 3 cabang di kaki kanan Kak Jun tu. Dan Alhamdulillah waktu Kak Jun dekat-dekat nak Disember tu, SRM Safwan kita come into picture. SRM Safwan kita masa tu dia dalam proses nak meletakkan jawatan dia sebagai seorang makan gaji and full time in FME. And dia bagi salam kat Kak Jun. Assalamualaikum Kak Jun.
bila Kak Jun dapat mesej daripada dia, semangat pun lain sikit tau. Sebelum ni tak ada orang tanya khabar kita kan. Macam itulah. Jadinya dalam tempoh Oktober, November, Disember tu, Kak Jun grow kaki kanan Kak Jun ni, kaki kiri tu Kak Jun kan tadi off focus kejap kan. Sebab SM Mutawif Hazin kata tak apa Kak Jun, saya jagakan kiri, Kak Jun tengok kanan. So di kanan tu Kak Jun, Alhamdulillah Kak Jun dapat grow a very steady and healthy product lovers group. Tak nampak lagi yang nak jadi business partner, tapi a very healthy consumer. And percaya atau tidak, Alhamdulillah in November first cycle tu Kak Jun dapat achieve SM melalui satu group prosumer sebenarnya. In fact consumer, belum pun prosumer, mungkin ada in the midst of menjadi prosumer, tapi memang it's like macam orang DTA selalu panggil organic growth of a consumer. So can you imagine kita boleh naik menjadi SM dengan selesa, dengan biasa saja, dengan naturally just grow, more network, more encourage more to become product lovers, and you manage to become a sales master with that approach. Alhamdulillah. Okay. Itu dia. So officially Kak Jun jadi SM in December first cycle lah. Okay. Alright. So tu je lah kisah success story Kak Jun sebagai untuk naik jadi SM. Nak naik menjadi DM ni Kak Jun ambil masa betul-betul genap setahun. Dari SM in December hingga December last year kan kita ramai-ramai naik mastership. Jadinya betul-betul cukup setahun. Untuk jadi naik ke diamond tu memang terajis sikit, tapi Kak Jun kita tak share dekat sini lah Kak Jun, setakat SM saja. Cuma Kak Jun nak conclude. Boleh ya SRM Tengku Safwan, Kak Jun conclude aja. Kak Jun conclude untuk nak berjaya yang apa yang Kak Jun buat, it's not right or wrong. Ini adalah apa yang Kak Jun alami. Orang lain mengalami a different approach, differently. Okay, this is what apa yang Kak Jun alami. Okay, so selepas Kak Jun jadi yang pertama sekali tadi, kita mesti ada kemahuan sendiri. Usia bukan penghalang. Tak pandai belajar. Kak Jun dalam usia macam ni memang Kak Jun tak pandai. Social media ni memang tak pandai. Nak buat live jauh sekali. Kak Jun tak pandai buat Canva. Kak Jun belajar dengan downline Kak Jun. And yes, Kak Jun dah pandai lah buat poster yang simple-simple tu yang tengok dekat Facebook tu. Itu hasil Kak Jun belajar lah tu daripada kita punya business partner. And then and even Kak Jun masuk juga kelas TikTok. Apa yang orang nak belajar semua Kak Jun belajar. Setakat ada account je lah TikTok tu. Okay. Alright. So and selepas in December tu Hazim kata Kak Jun nak masuk ODS tak? Saya nak bagi nama Kak Jun. Kak Jun kata, tak pandai lah Kak Jun biasa bercakap dengan Bangla, dengan Nepal je nak cakap officially macam ni Kak Jun tak biasa lagi. Tapi Kak Jun cabar diri Kak Jun, okey Hazim, Kak Jun sahut sabaran Hazim. Kak Jun right jadi SM in December, in January Kak Jun dah buat apa? Masa tu kita buat bukan live lah, ODS. Okey, Kak Jun buat apa? Panggil rakaman. So itu yang pertama sekali, kena ada kemahuan. Yang kedua, memang kena jadi product lover. Okey? Untuk kita nak jadi untuk nak achieve pairing yang biasa, yang selesa, memang dah cukup untuk jadi product lovers, tapi untuk kita nak meningkatkan mastership dan mengekalkan mastership, tak boleh tidak, memang kita kena upgrade kepada prosumer dan mencari business partner. Okay, that is yang kedua. Yang ketiga tadi, please belajar, please cari ilmu, belajarlah business plan atau mini simple aja.
dealership apa benda mastership tu hari-hari tiap-tiap minggu Tuan Haji Raimi duk explain kat kita. Dengar 2-3 kali, ya Allah, insya-Allah faham dah. Cuma and then bila kita practice kita akan ingat sampai bila-bila. And then yang keempat, never create excuses. Kita kena keluar daripada zone selesa kita. Jangan beralasan, sebab beralasan ni sebenarnya punca kegagalan tau. Sebab kita belum cuba lagi dah tahu dah gagal. Jadi bagi Kak Jum, bila orang bagi excuses tu, bye-bye lah kan. Bila kita ajak masuk kelas, hari ni hantar anak sulung, esok hantar anak nombor 2, esok hantar anak nombor 3. That is alasan lah yang Kak Jun tak boleh terima and bye-bye. Kita tak ada masa untuk nak layan itu semua. We move on. Okay, kita move on. Jadi itu saja malam ni. Yang baik tu bolehlah ambil, yang tak baik tu please kita sama-sama improve. Okay? Itu saja Tuan Haji, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Main-main tu QS. Main-main. QS tu bukan kecil anak. Tapi biasalah. Dia jadi kadang-kadang kita ni, apa yang saya sebut, saya tak boleh nak beritahu orang budaya kerja saya pada semua orang. Sebab kita memang dah doktrin. Cara kita kerja. Cara QS memang itu. Sebab tu bila buat ni pun dia akan apply benda yang sama dan tidak semua orang. Tapi pokok dia ialah bila kita sifarkan diri kita, sifarkan zero rise, apa benda jawatan tu tinggal teruk kat luar, kita masuk dalam ni, kita dengar, kita belajar. Bab atomi, insya-Allah boleh berjaya. Okey, terima kasih Puan Yolanda atas perkongsian dan saya rasa ramai yang teruja malam ni. Teruja sebab budaya atomi ni budaya yang sihat. Downline, bimbing upline. Main-main. Itu satu budaya yang amat seronok. Okey. Seterusnya, kita akan masuk pada slot yang berikutnya, iaitu kita tengok apa yang ada dalam mall atomi ni. Jadi untuk masuk mall ni, saya ingin menjemput Cheryl Roastmaster Auni untuk bawa kita jalan-jalan tengok mall atomi. Silakan Puan Auni. Okey, terima kasih Tuan Haji Raimi. Saya Auni, SRM Auni. Tuan Haji kata tadi, Auni boleh tak? Godong. Godong. Sebab kita orang Pahang dia panggil godong. So hari ni saya diberi amanah untuk bawa jalan-jalan pergi mall, window shopping. So yang mana dah mengantuk tu boleh tarik nafas. Nanti kita kena buat chicken dance supaya tak mengantuk kan. Sebab dah hujung-hujung ni ramai yang mengantuk tau. So saya nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. So hari ni saya nak share pasal Atomi Mall ni. Kita jalan-jalan simple-simple je tau. Tak adalah nak terangkan sedetail-detailnya, just nak sekali imbas je. So kepada orang baru, benda wajib yang kita kena tahu basic adalah mall lah. Kita kena tahu pasal mall, buka website tu, benda yang memang kita kena wajib tahu. Mall. So hari ni jom kita buka, kita tengok mall apa yang ada dalam tu. So semua orang dah tahu tak buka pasal mall ni? Ada yang masih belum tahu tak? Siapa yang belum tahu tu, yang baru, so tak apa, nanti ada kita punya upline akan inilah akan ajar. So jangan bimbang sebab kita punya leader-leader ni semua memang baik hati tau, dia memang akan share. So, kalau tak pandai tu tak payahlah macam sedih. So kita akan ajar. So kat hari ni saya Auni, kita pergi satu-satu tapi tak detail tau. So pertama kali kita sebenarnya Atomi ni kita betul cakap dekat Jun tadi. Kita kena jadi product lover tau. So daripada product lover, loyal consumer. So dekat situlah kita boleh cerita dekat orang. So kalau kita tak tahu pasal produk, kita sendiri pun tak cuba, so kita memang tak akan boleh nak cerita dengan orang lain tau. Memang kita akan rasa macam bila orang tanya, memang kita tak boleh nak jawab. So saya sendiri, macam Kak Jun kan, 129 produk tu dia cuba, sama dengan saya. Semua saya dah cuba. So segala mak nenek ada dalam tu memang semua saya dah cuba, alhamdulillah. So bolehlah kita share bila orang tanya Auni macam mana. So kita tengok Hemohim. So Hemohim ni dia bukan sejenis ubat tau.
dia adalah suplemen. So semua orang pun tak kira usia, tapi kalau budak-budak tu memang kena tanyalah sesuai ke tak. So memang orang yang tak ada penyakit, tak ada masalah, boleh je cuba Hemohim ni. Macam Auni sendiri, saya ambil 2 sachet tau sehari sebelum exercise. So badan akan jadi ringan, rasa macam best lah. So dekat sini, kalau misalnya yang ada penyakit tu, kena refer doktor dululah. Tapi kalau orang yang tak ada penyakit tu boleh je amalkan. Rasa dia pun rasa ginseng. Memula tu memang kita akan rasa macam tak sedap tau. Tapi bila dah lama-lama dah setahun 2 tahun ni, kita boleh makan macam tu. Dia siap boleh gigit-gigit lagi. Macam tu. So harga dia boleh tengok dekat dalam website. Harga dengan dia punya sedetail-detail dia punya ingredient lah. Lepas tu kalau kita nak tahu lagi detail, kita boleh pergi CH Atomy tu, banyak leader-leader kita share. Dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris ada, Mandarin, semua bahasa ada. So tak perlu risau. So dekat sini, kedua kita pergi health. Dekat health ni ada probiotik dengan vitamin C. So sekarang ni vitamin C untuk 550 gram dah habis tau. InsyaAllah HQ kata dalam hujung bulan 3 ni, kita akan restock lah, so jangan bimbang. So hari tu banyak Dr. Siti pun ada explain kan kebaikan yang 1000 mg. Hari tu Kak Jun pun ada pernah cakap, kalau tak boleh nak minum, nak makan vitamin C ni boleh share apa sekali dengan probiotik kan. So tak adalah rasa macam masam sangat. So boleh combinekan sekali. So dia akan rasa macam lemak-lemak, lemak-lemak macam sedap-sedap dengan ada rasa masam-masam sikit. So tak adalah original masam tu. So kita pergi next, beauty. So beauty ni pasti ramai orang wanita lah, perempuan especially masuk ke. So tak semestinya perempuan je, lelaki pun wajib. Takkan kita nak tengok suami kita macam spodek je kan, selekeh je. So kat sini lelaki, perempuan, remaja, semua usia boleh cuba beauty ni. Tapi beauty ni kena ambil tahu tau, sebab kadang-kadang kita boleh bagi tahu je. Maksudnya kita boleh suggestkan lah. Contoh dia kulit kering sesuai The Fame ke apa semua, The Absolute sesuai untuk orang yang nak nampak nak baiki kulit, kita boleh cakap Absolute. Tapi ada masa bila dia cuba tak sesuai dengan dia. So dekat situ sebenarnya apa tujuan, kita ada leader kan. So dekat situ kita boleh buat Zoom. Sebab macam kita orang, tim kita orang buat Zoom, kita orang akan share tau. Share maksudnya macam sharing lah apa yang sesuai. So orang baru dekat situ, dia akan berkongsi lah. Maksudnya macam kita orang ada yang sesuai The Fame, kulit kering, Absolute, ada yang cuba Hydra. Tapi Deria Sika tu memang semua orang wajib ada kat rumah. Sebab Deria Sika tu dia macam bila kulit kita ada macam kadang-kadang perempuan kan ada hormon. So bila kita ada kadang-kadang naik jerawat satu, so cepat-cepat kita guna Deria Sika tu bila dah kulit kadang-kadang kan kering apa semua. So kita pakai Deria Sika tu bila dah okey, baru pakai balik yang kita pakai, contoh dia Fame ke Absolute ke. So dekat sini kita boleh kadang-kadang orang, kita tak boleh nak salahkan kita punya business partner tau, sebab kadang-kadang yelah kita tak tahu apa masalah alergik. So dekat sini macam-macam produk ada tau. Daripada orang yang bermasalah nak repair kulit berjerawat, ada Anis clear toner satu set. So dekat sini siapa nak cantikkan kulit, ada The Fame, Absolute, ada Synergy Ampule. So dekat sini kadang-kadang ada promo tau, ada PV up. So kita untuk beauty ni, untuk skincare ni, kita sebagai business partner Atomy, ahli Atomy, kita kena cuba semua. So bila orang tanya, kita tahu. So sebenarnya bila ada orang cepat tau dia punya nampak kesan. Ada orang dalam masa sebulan, ada orang setahun baru sesuai dengan kulit dia. So kita tak boleh nak cakap kulit orang ni sesuai ni. So kita sebagai business partner dalam Atomy wajib cuba. So dekat situ bila sebab tu ada tujuannya Zoom tau. Zoom yang kita buat setiap minggu tu, kita tak payahlah share benda yang sama. Kita share produk skincare, kita buat kelas-kelas macam kadang-kadang kita buat pakai macam mana cara pakai evening care. Sebab ada masa orang tak boleh nak jumpa kan, nak buat home party, tak sempat. So dekat dalam Zoom tu lah kita buka kamera semua.
So dekat situ kita cuba produk, ada orang akan bagi saja bagi cadangan lah. Bila kita pakai mask kan kita for evening care set tu, ada orang dia bila dia pakai peel on mask yang last kali tu dia letak ampoule tau. So kulit makin lembut. So dekat situ bila kita buat Zoom, kita boleh bertukar-tukar idea. Boleh bertukar idea. Lepas tu ada orang yang terrebak macam mana cara nak urut, nak naikkan. So dekat situ lah kita boleh dekatkan dan lebih tahu lagi lebih pasal skincare kita ni. So dekat situ pasal beauty. So next saya pergi personal care. Okay, kalau personal care ni kita punya personal lah, contohnya ubat gigi. So semua orang memang pakai kan ubat gigi, brush gigi, shampoo, semua orang mandi, semua orang tak boleh nak cakap daripada kecil ke, daripada student, orang tua ke, semua memang pakai ubat gigi, brush gigi. So mana je produk yang ada, bila kita pakai, kita dapat balik duit yang kita shopping tu. So dekat Atomy sahaja dapat bonus, dapat balik kita beli dapat PV. So sebelah kalau kita pergi tempat lain tak dapat tau. Kadang-kadang dia bagi just point tak banyak pun macam tu. So dekat Atomy je yang ada. Lepas tu kita punya produk GS pula. Lepas tu yang ada masalah rambut, gugur. So dekat sini ada kita punya Atomy Modern Hair ni. So dekat sini ada orang kata mahalnya ubat gigi Atomy. Sebenarnya tak mahal tau sebab kita ni brush gigi yang propolis. So maksudnya ada 5 tiup tau, bukan RM64 tu satu je. Ada 5. So bila orang tak buka, kita tak tahu. So tu yang kata mahal tu, sebenarnya murah sangat-sangat. So kita ada Aura, lepas tu kita ada ni koyok. Kita orang Melayu panggil koyok kan. So dekat sini koyok tu sangat boleh tampar kalau pening kepala ke apa ke. Untuk kanak-kanak kita ada shampoo, Cerebel shampoo. Untuk itulah kata produk Atomy ni di mesra family tau. Daripada kecil, daripada budak, kanak-kanak sampai lah orang dewasa. So lepas tu pula produk dia produk yang absolute price, absolute quality. Semua mampu. Lepas tu produk dia ada segi halal, diiktiraf, dipatentkan. So itu adalah kita ni dalam Atomy, kita kena selesaikan masalah orang yang ada masalah keguguran rambut kan. Kita ada orang ada masalah, mungkin dia ada dia kata dia ada masalah dia ada nak panggil, ada allergic ke. So kita cuba selesaikan masalah dia. So dekat sini boleh tengok tau, inilah perkara asas yang perlu kita tahu. Buka mall ni, nampak kat sini macam-macam. Ada hand sanitizer. Hand sanitizer ni adalah produk Malaysia tau. So kat sini pun kita membantu kita punya bisnes Malaysia punya produk. So ni sekali imbas je tau. Saya tak akan cerita detail. Kalau cerita detail esok pagi pun tak habis. So next laju ke? So tak apa, nanti kita boleh buat kelas kecil-kecil, boleh discuss dekat situ. So next kita pergi dekat home. So dekat home ni ada sabun basuh kain tau, ada yang diserbut dengan cecair. Ada sabun basuh pinggan, ada Atomy scrubber. So ada Atomy scrubber ni memang tahan lama. Sama dengan sabun basuh kain. Satu scoop tu pun dah wangi tau. So bila sabun Atomy ni dia bila kita letak kan kadang-kadang cuaca lembap, dia tak berbau tau. Bau dia sedap, wangi je. So harga dia pun RM37, tahan 3-4 bulan. So nampak macam mahalnya lah sabun Atomy ni. Tak, sebenarnya kalau kita tahu, kita jadi loyal consumer, kita boleh share dengan orang, kita dapat barang tu percuma je. So next kita pergi dekat home. Okay, dekat home ni dekat food pula. Okay, dekat food ni kita ada macam-macam tau. Ada yang produk siapa yang suka coffee lover,
kita ada kopi, kita ada tea, ada pomegranate. Dah lama kita tak dengar kan orang share pasal jelly delima ni tau. Jelly delima ni dia buah tu daripada Turki tau. Turki ni memang terkenal dengan jelly delima. So kita tak payah susah nak makan berbiji-biji sehari. Atomy dah sediakan dah. Kita just gunting terus makan. Dia punya benefit dia memang best lah. Memang sesuai untuk, tak kira ada orang tanya lelaki pun boleh. Boleh. Dua-dua, lelaki perempuan pun boleh. So dekat sini PV dia tinggi tau. 32,500. Harga dia pun RM300. So cukup sebulan. Lepas tu kita ada untuk ibu-ibu ada chicken curry paste. Nak buat bulan puasa ni memang sesuai sangat. Nak sahur cepat kan, kalau tak sempat balik kerja tu boleh buat kari ayam, kari ikan, mi kari untuk hari raya nanti nak hidangkan. So dekat sini kita ada birdnest ni bagus tau. Memang kalau betul-betul tengok Haji Raimi dia amalkan. Tengok dia punya kulit pun dah jadi macam nampak muda macam tu. So selain daripada tu, kalau untuk makanan sihat kita ada Atomy Shake yang baru, tapi untuk yang untuk challenge untuk kurus tu dah habis. So dekat sini kita boleh cuba yang satu-satu tau. So harga dia memang berkualiti, harga dia memang murah. So dia punya khasiat dia pun memang best. Kalau kita baca dia punya dalam dia punya kandungan dia memang terbaik lah. Dia punya healthy. Kalau kita nak pergi kat luar, kita nak makan healthy food tu, satu-satu memang mahal sebenarnya. So Atomy dah sediakan. So bagi ada yang masalah usus pula, kita ada dekat sini laju saya terangkan Atomy Psyllium khas tu. So dekat situ dia punya kelebihan untuk usus tau. So dekat situ siapa yang ada masalah sembelit pembuangan, eloklah ambil tapi kena cukup air lah, macam tu. So dekat sini kita ada coffee arabica, ada pu'erti. Pu'erti ni untuk orang, kalau kita kan kadang-kadang kita bawa tak dalam beg, kadang-kadang kita pergi kenduri kita makan banyak. So elok juga ambil minum. Tak besar pun, dia punya sachet tu kecil sangat. Lepas tu kita ada Atomy, kenapa belas ni tak boleh nak tu ya. Sesemi kita ada ni. Siapa yang suka makan sirip tu. So kat situ ada Dr. Cole dia share tau kebaikan. Kita ada dekat sini red ginseng jelly stick ni. Dia ni bakal habis juga ni sebab available dekat Semenanjung ni, dekat Semenanjung ni takut nanti dah habis tak sempat nak grab. Okay, so last sekali ada, sebenarnya orang tak perasan tau, ada untuk ada untuk travel set tau. Travel set ni kita tak payah nak nampak sini. Kita ada travel set ni, travel kit ni ada shampoo, ada sabun mandi. So kita tak payahlah bawa yang besar sebab Atomy punya yang ada dalam mall tu semua yang besar-besar, betul tak? So dekat sini Atomy dah sediakan untuk travel kit. Tak, dia punya tu pun tak besar, nampak tak? Kecil je, memang senang. Hari tu Kak Lia pun ada share tau, dia pergi sekarang kan ramai pergi travel dengan umrah kan. So kita still nak pakai, nampak tu evening care pun ada yang travel set. The Fame skincare ni pun ada. So kita tak payahlah bawa yang besar-besar tu. Simple je bawa kecil. Dia ada bag lagi tau. Ada kat situ. So itu saja saya punya sharing. Kalau laju minta maaf lah. Sebab nanti kalau nak explain satu-satu memang memang tak sempat masa. Nanti orang mengantuk pula dengar. So sekali limbas je. So ni adalah mall kita lah, sedikit mall kita. So kalau nak lebih detail dalam Atomy Mall ni memang dia ada sekali tau. Setiap satu produk tu memang dia dah explain kebaikan dengan isi kandungan dan cara makan dengan cara pakai. So kalau misalnya tak faham, boleh pergi kat CH Atomy ni. CH Atomy ni kita punya business partner ramai share. Semua produk ada tau. Kita rajin dengan tak rajin je. So itu saja saya punya sharing untuk hari ini. So kalau ada
kekurangan harap dimaafkan. Laju. Terima Okey. kasihlah Rodong Koi. Ha. Biasa orang kalau ikut Pahang ni, dia kalau belah Kuala Lipis tu dia cakap dia laju sikit. Sebab dia air dia banyak macam bentuk air terjun. Masuk ke Temanang Beluh dia tenang sikit. Masuk Kuala Pekan dia meleweh. Sebab tu dia biasalah. Jadi dia belum sampai ke Pekan. Kalau sampai ke Pekan, tempat apa ni SM Khairiah, nanti dia meleweh, dia slow cakap ayah ni dia Temeluh begitu biasalah. Okey. Alright, terima kasih. Begitulah. Tadi sebut pasal pomegranate. Saya memang tiap malam memang tiap pagi memang saya makan pomegranate. Ini puerti saya. Memang tak ada. Memang bird nest macam apa ni cakaplah. Saya dah beli 16 kotak. 16 kotak. Ada lagi yang belum buka, ada 4 kotak lagi. Memang saya makan. Memang jauh beza lah. Jauh beza. Sebab tu ada orang dia ingat saya muda. Kata saya dah 63 lah. Bukan yang budak-budak. Tapi penting untuk kita guna produk supaya senang kita nak cerita kat orang. And kita punya gaya kita tu akan mencerminkan bahawasanya kita ni bukan nak menjual, tetapi kita berkongsi nilai produk. Kita berkongsi nilai produk. Okay, alright. Sekarang kita buka untuk soalan lah. Jika ada sebarang pertanyaan yang nak tanya, boleh tanya. Tapi kalau boleh jangan pergi teknikal sangatlah. Biar hanya bertumpu pada kita punya business preview. Okay. Kalau soalan teknikal kita masuk hari Sabtu, kelas hari Sabtu. Dan hari ini boleh tanya bab ni. Jadi kalau mana yang harap-harap pada yang pertama kali mendengar, rasanya anda dah boleh dapat maklumat yang lengkap tentang syarikat ini, kekukuhan syarikat ini. Kemudian kita dah dengar kisah kejayaan Puan Jun tadi, di mana seorang QS dan juga director syarikat, pengarah syarikat boleh melibatkan diri secara full time lah. Sebab dia kata dia cancel dia punya plan untuk buat agriculture. Sebab agriculture tu risiko dia tinggi. Yang ni risiko dia zero risk, zero cost. Dan budaya atomi ni yang menyebabkan dia tertarik sangat tu. Apabila downline membantu membimbing upline. Itu bestnya. Okay. Alright, ada soalan? Dah tak ada, kita boleh tutup kedai awal. Apa akan jadi jika ahli di kaki kiri dan kanan tidak membuat sebarang belian kepada kita, pada ahli berkenaan? Okey. Kalau ahli di bawah kita tak membuat sebarang pembelian, maknanya kita tak ada grup PV. Bila kita tak ada grup PV, bermaksud tak adalah income untuk kita. Okey. Dan untuk dia pula, untuk ahli itu sendiri, kalau dia tidak membeli langsung, selepas mendaftar, dia tak beli langsung, 6 bulan lepas mendaftar, keahlian dia ditamatkan. Kalau dia dah pernah membeli, 12 bulan selepas pembelian tu, kalau dia tak beli juga, keahlian dia ditamatkan. Itulah dia kesan dia. Jadi, sebab tu kadang-kadang, bila kita sebagai upline, kita remind kepada BP kita, bahawasanya akaun dia dah ada gambar telefon. Ada gambar telefon, maka mereka haruslah membuat pembelian. Tak kira harga. Buat Emma dia beli penggaras periuk yang harga RM12 tu. RM12 dia belanja, dia dapat keahlian 12 bulan. Keahlian 12 bulan. Simple as that. Simple as that. Kemudian, sekarang ni, Atomy akan hantar SMS. Memaklumkan kepada kita bahawasanya akaun kita bakal tamat jika kita tidak membuat sebarang pembelian. Jadi janganlah kita rugikan ID kita tu. Sebab mungkin ID kita tu kalau ikut pada line ni, bawah kita dah ramai. Jadi kalau kita expired, kita nak join semula, kita tak boleh ambil tempat tu. Parking lot tu kira merah je. Kita kena pergi bawah.
Jadi di situlah kerugiannya. Okay. Right. Okey. Puan Zura. Okey. Seorang BP berstatus ejen dapat kumpul GPB 700, GPB kanan 600 ini. Soalan dia 600, 700 tu dalam satu hari ke atau dalam satu bulan? Kalau pada hari itu 600, 700, maknanya dia akan dapat hanyalah skor 15. Yang lebih tu masuk dalam World Total PV. Sebab itu, sebagai upline, kita kena bantu ahli kita, kita monitor. Kita monitor, kita tengok. Kita nasihatkan dia. Kalau keadaan dia 700, 600 tu, ada dua perkara yang kita harus buat. Satu, cukupkan 700, 700 dan dia sendiri pun tambah personal PV dia menjadikan dia seorang special agent supaya dia dapat skor 30 berbanding dengan skor 15. Okay. Jadi kalau 700, 600 dia kira at 300, tetapi untuk pengiraan skor bermaksud 44% didarabkan dengan 1.3 juta. Sebab 700 campur 600, 1.3 juta. Jadi di situ sebenarnya ia membantu pada meningkatkan nilai skor. Kalau semua orang dalam akademi ni, bila dia pairing cukup 300, 300. Kalau 700, 700. Jadi tak ada julat. Bila tak ada julat, maknanya nilai skor tu kecil. Mengecil. Oh, Haji, takut dia tersalah faham tu. Apa ni sebabkan BP tu status agent, belum special agent. Maka kalau dia punya kiri kanan tu dapat 700,000 sekalipun, masih lagi pairing dia skor 15. Betul. Dia tak layak untuk skor 30. Sebab tu dia ada saya tadi kata dia kena buat dua perkara. Yeah. Kalau 700, 600, nasihat kena cukupkan 700, 700. Kemudian dia tu sendiri tambah personal PV supaya dia jadi special agent. Tapi kebiasaannya, kalau masa saya monitor, saya tengok sampai 300 cakap dia cuba pairkan. Sebab awak nanti kalau lebih, awak takkan dapat skor tu. Jadi kita kena monitor. Sebab itu ahli-ahli yang baru join, apabila upline beritahu jangan tukar password. Inilah tujuan dia. Sebab kalau anda tukar password, upline tak boleh tengok akaun. Tak boleh nak bantu anda. Tak boleh nak bantu menasihatkan anda. Jadi itu satu kerugian. Sebab tu ada pula orang cakap kalau kita pairing 700, 700 rugi. Baik kita pairing 300, 300 2 hari. Skor sama tapi sebenarnya kita save PV 100, 100. Itu satu tanggapan yang salah. Sebenarnya dalam ni kita ada price. Kita dapat income hari tu, skor 30 hari tu berbanding dengan 2 hari kita dapat skor 30. Jadi bila kita dapat skor 30 pada hari tu, kita boleh gunakan tu untuk membakar rangkaian kita. Tengok boleh dapat, sebenarnya boleh dapat. Boleh dapat skor yang macam tu. Macam saya tunjuk tadi, boleh dapat skor 300, boleh dapat. Tapi dengan syarat rangkaian kita besar, rangkaian kepenggunaan, bukan numbers. It's not about numbers, it's about consumer. Consumer. Okay. Alright, ada soalan lain? Dia sebab Puan Zura tu dia punya rangkaian dia tengah fight untuk SM cycle ni. Kalau untuk fight SM, pastikan mereka tu dah pun special agent, dan kalau seandainya hari ini pukul 11 tadi
pukul 11 tadi 600, 700. Besok tolong backdate pembelian 100, bagikan dia 700, 700. Kalau dah special agent lah. Sebab tu cantiknya diatomy ni. Diatomy ni bila kita buat pembelian, kita ada option. Option guna tarikh semalam, tarikh hari ni ataupun tarikh esok. Kita ada option. So kita boleh pilih lah option mana yang kita nak pakai. Contoh, tiba-tiba hari ni ada 700, 700. So dia belum lagi special agent. So masih boleh dia besok dia beli, dia backdate ke hari ni, backdate ke hari ni, bagi dia naik special agent, so dia dapatlah skor 30. Okay. Soalan lain? Facebook nampak macam tak ada soalan lah. Sama-sama. Okay, kalau tak ada, kita boleh tutup kedai. Oh, tak apa Bang Zura, biasa dia benda asas macam ni dia bukan tak kuasai, dia kena hadap sendiri baru kuasai. Itu Dia kena sebenarnya. face. Ya. Tak kena kat diri sendiri, tak kena pada rangkaian kita yang kita jaga, memang kita akan terlepas pandang. Kita lambat nak faham. Kena hadap sendiri baru kita faham dari segi kiraan skor dan sebagainya. Okey. Rasanya yang tu tak ada dah soalan tambahan ke apa tu? Tak ada. InsyaAllah. Kalau tak ada, kita boleh tamatkanlah sesi kita pada malam ni. Saya tutup live stream dululah. Tak ada soalan dah kat Facebook tu. Tak ada soalan. Terima kasih pada